Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertamanya kita manjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini malam yang ketiga bulan Safar tahun 1443 bersamaan dengan 9 hari bulan September 99 tahun 2021, kita sekali lagi dapat bersama-sama dalam program Kelantan Berhikayat yang dibawakan kepada tuan-tuan oleh Perbadanan Museum Negeri Kelantan. Dan insya-Allah malam ni kita akan menyambung pembacaan kitab Ringkasan Tarikh Kelantan yang baru kita mulakan pembacaannya pada sesi yang lepas. Dan insya-Allah malam ni kita akan kira sesi yang kedua. Dan malam ni siri yang ke-36. Inilah kitab ketiga yang kita baca. Di mana dalam kisah yang lepas, penulis kitab ini, Encik Osman Yusof, itu Bendahari Raja Muda Kelantan, Raja Nur Zainal, telah mencatatkan pada permulaan ringkasan tarikh Kelantan ini dengan menceritakan bagaimana satu masa dahulu, dengan tak dinyatakan bilakah, tetapi satu masa dahulu di Kelantan ini ada sebuah kerajaan yang bernama Serendah Sekebun Bunga, diperintah oleh Cik Siti. Kalau ikut biasa tu Cik Siti Kembang lah, yang merintah di tanah Serendah Sekebun Bunga. Dan diberitahu kepada kita bahawa Cik Siti telah mengambil seorang anak angkat yang bernama Puteri Sadung. Kemudian oleh kerana Puteri Sadung ni digilai ataupun Raja Siam berkehendakkan pada Puteri Sadung, lalu Cik Siti telah mengahwinkan Puteri Sadung dengan sepupunya Raja Abdullah. Lalu berkerajaanlah mereka di satu tempat yang disebut sebagai Cerang Tegayuh yang terletak di Cetok, Pasir Mas. Dan selepas itu Raja Abdullah yang bergelar Sultan Abdullah telah membuka beberapa kota, antaranya di Kota Jelasin dan juga Kota Mahligai. Adapun Puteri Sadung, adapun Cik Siti telah meninggalkan negeri, pergi ke Gunung Cintawangsa untuk beruslah atau beribadat di sana. Sehinggalah akhirnya Raja Siam telah memutuskan orang-orangnya yang diketuai oleh seorang Tok Jah Keramat datang mengambil Puteri Sadung. Selepas beberapa usaha dibuat oleh Puteri Sadung, akhirnya baginda terpaksa menyerah diri kepada Raja Siam, lalu dibawa ke negeri Siam dengan menaiki perahu dan berlayar ke negeri Siam. Begitulah kurang cerita yang kita baca dalam sesi yang lepas. InsyaAllah malam ini kita akan sambung pembacaannya. Dan bacaan dalam kitab ini agak rumit, bukan sahaja kerana tulisan tangan yang digunakan, tetapi juga kerana disebabkan oleh tulisannya tidak menggunakan tanda baca. Tak ada titik, tak ada noktah, tak ada koma, tak ada, semua tak ada. Ditulis je tanpa sebarang tanda. Kalau ada pun sekali-sekala jumpa noktah, itulah. Jadi pembacaannya kita akan baca agak dengan perlahan supaya kita dapat
mengikuti rentak dan juga nadanya dengan betul supaya kisah yang kita baca ini tepat dengan maknanya. Lebih-lebih lagi teks ini atau manuskrip ini banyak menggunakan perkataan-perkataan Kelantan ataupun gaya bahasanya bahasa perbualan dan logat Kelantan. Maka kita kena tengok satu persatu ya. Baik tuan-tuan sekalian. Mari kita mulakan. Syahdan tiada berapa lamanya maka sampailah ke Siam. Lalu bawa menghadap Maharaja Besar. Lalu diberikan sebuah istana serta inang 15 orang. Melayu semuanya tidak dicampur dengan Siam. Jadi maksudnya kapal yang bawa bersadung ni bersama Tokja dan juga umpalang-umpalang mereka belayar sampai ke negeri Siam. Ke Bangkok lah tu kita kata kan. Ke negeri Siam. Lalu menghadap Maharaja Besar. Maharaja Besar ni mana Maharaja Siam lah. Raja Maha Besar tu Raja Siam. Kadang-kadang sebut Raja Maha Besar, kadang-kadang Maharaja Besar. Gantung lah orang menulis. Tapi kalau mengikut sejarah negeri Siam, pada zaman Puteri Sadong pada pertengahan abad yang ke-17 ini, pemerintah negeri Siam ni bernama Prasatong. Bernama Prasatong tu Raja Siam, Raja Ayutthaya. Bukan Siam Bangkok ni, tapi Siam Ayutthaya. Bernama Prasatong. Lalu menghadap Raja Maha Besar. Lalu diberi sebuah istana serta inang 15 orang. Melayu semuanya tiada bercampur dengan Siam. Jadi Puteri Sadong ditempatkan satu istana khas yang diberikan layanan oleh 15 orang inang. Ataupun kita kata inang lah, kita pun sebut inang lah kan. Maknanya dayang-dayang dia, pembantu dia selama 15 orang, semua orang Melayu, tak ada orang Siam. Al-Kisah maka tersebut perkataan Sultan Abdullah. Bila Puteri Sadong dah begini, maka Sultan Abdullah yang duduk di kota Mahlinggai ni, jadi setelah Puteri Sadong pergi ke negeri itu, lalu beristeri kepada anak Raja Jembal. Bila Puteri Sadong dah pergi, dia pun tak adalah pasal isteri dia awal dah ambil. Kerana dia ambil tu bukan kerana pergi ziarah, pergi buat lawatan diplomatik, tapi Raja Siam tengah masuk, dia jadikan isteri dia. Dirampah oleh Raja Siam. Maka dalam kepala Raja Abdullah tu sudah pasti dia fikir Puteri Sadong tak ada, dah habis dah kisah Puteri Sadong. Lalu dia pun beristeri kepada anak Raja Jembal. Dia pun nikah lain lah. Nikah lain. Tak ada permaisuri kan. Nikah lah dengan anak Jembal. Katanya anak Raja Jembal ni bukan anak Raja Jembal betul-betul, tapi kerabat Raja Jembal juga, anak kepada penghulu Raja Ngoh, seorang penghulu dalam kerajaan Jembal, dalam di kalangan kerabat dia jugalah. Kerana pikiran tentu sekali, mana fikiran Raja Abdullah ni tentu sekali Puteri Sadong tidak akan kembali lagi. Dah pergi tak balik dah kan, siap dah ambil kan, gitulah. Jikalau kembali pun apa gunanya, sebab bekas Siam. Demikianlah fikiran itu adanya. Mana kalau Puteri Sadong ni dah pergi tak balik dah, dia tak akan balik dah. Itulah fikiran dia. Kita pun fikir kita juga kan. Katalah tiba-tiba Puteri Sadong ni balik. Kalau balik pun mesti dah jadi bekas Siam tu lah. Itulah fikiran dia. Maknanya pandangan Allah, isteri itu tak suci lagi macam dulu. Kenapa? Kerana telah diambil dari Siam tu lah kan. Maka tersebutlah perkataan Puteri Sadong di dalam negeri Siam. Maka tadi cerita Raja Abdullah ni nikahlah dengan isteri baru sebagai permaisuri dia. Maka cerita sekarang ni balik pada Puteri Sadong pula. Maka tersebutlah perkataan Puteri Sadong dalam negeri Siam. Maka adalah pada satu hari, kata empunya cerita, datanglah raja kepadanya. Oleh kerana Puteri Sadong ni ditempatkan dalam istana, satu istana khas. Satu hari Raja Siam ni pun marilah pada Puteri Sadong. Memang dia terliur lama dah kan. Sebelum ni terliur ni duduk dengan cerita orang kata Puteri Sadong ni comel.
Puteri Sadong ni memang sangat cantik. Jadi Leo dengan tak tengok tuan. Sekarang ni dia pergi tengok Puteri Sadong. Sebenarnya orang kata sampai dia baru stop di istana ni. Dia tak tengok lagi. Sekarang ni dia baru pergi ke istana nak tengok Puteri Sadong. Maka hairanlah raja memandang keelokan rupanya itu. Bila raja tengok, dia pun takjub. Wah, ni tak pernah tengok ni. Orang cantik macam ni. Hebat sangat ni. Kecantikan Puteri Sadong sampai raja Siam tu kagum ataupun takjub tengok Puteri Sadong. Maka hampirlah raja kepadanya. Raja pun masuk dekat lah. Dia tengok ni. Sampai dia raja kan. Raja pula raja besar. Dia masuk dekat dengan Puteri Sadong. Maka Puteri Sadong ada memegang. Maka Tuan Puteri Sadong ada memegang dadat. Iaitu jambia. Kerana zaman dahulu tiap-tiap perempuan yang lebih adalah memakai jambia. Maknanya biasanya orang zaman dulu kalau orang kenamaan lah, orang lebih, mana orang kenamaan, orang besar, biasa dia ada pakai jambia. Kita kalau tak ada jambia, kita tak guna apa perkataan jambia ni kan. Jadi dia pakai jambia. Saya pun nak cerita jambia ni apa, saya pun tak tahu, tapi dia sebut jambia. Maka kata Tuan Puteri Sadong, jangan mari dekat aku. Dia larang, jangan mari dekat dengan aku. Tak bagi raja ni masuk rapat pada dia. Sebab apa? Nescaya aku membunuh diriku sendiri serta cabut jambianya. Kalau mau mari dekat, aku bunuh diri aku sendiri. Aku cabut jambia ni. Saya tak nak bayang lagi kenapa jambia tu kan. Maka tercenganglah Raja Siam, hendak hampir juga sayang kalau ia membunuh dirinya. Jadi Raja Siam pun terhenti. Memang nak pergi, tapi dia bimbang. Takut kalau pergi dia bunuh sungguh. Jadi kalau dia bunuh sungguh, rugi lah. Pasal apa? Ni puteri ni comel ni. Cantiknya yang teramat sangat. Jadi kalau dia masuk dekat, tiba-tiba Puteri Sadong ni bunuh sungguh diri dia. Bunuh diri sungguh. Rugi lah. Pasal apa? Tak buat apalah rugi lah kalau bunuh. Baik, disabar dulu. Maka tercenganglah raja itu. Hendak hampir juga sayang kalau ia membunuh dirinya. Maka ia pun kembalilah kepada tempat. Lalu memanggil Tok Cha Keramat itu, ceritakan hal puteri hendak membunuh diri itu. Jadi dia pun balik tempat dia. Maksudnya balik tempat ni, kembali ke tempat tu mana? Balik tempat dia. Balik tempat tu maksudnya dia balik ke istana dia semula. Bahasa Kelantan tu kalau balik tempat tu maknanya dia balik tempat asal dia, rumah dia sebenar, tempat dia sebenar. Lalu dia pun panggil Tok Cha. Tok Cha dia panggil Tok Cha, dia cerita ke Tok Cha. Okey, itulah yang kalau ada penonton-penonton yang dengar dah tahu apa makna jambia tu, mungkin komen
ruang komen kita tu untuk kita kongsi dengan sahabat-sahabat lain makna perkataan jambiah tak apa. Saya jambiah ni ialah yang ada kat sana. Lepas 4-5 kali Raja Siam ni pergi dan Pusat Adu tetap juga bercakap seperti itu, maka tiadalah sabar. Maka tiadalah sabar tersabar hati raja, lalu pergi kepada istana Pusat Adu itu. Dah hampir dekat, dah 4-5 kali pergi, tak boleh buat apa, gagal. Kerana Pusat Adu gugup nak bunuh diri. Jadi raja tu pun dah hilang sabar. Malam ni tak kira lah, apa-apa jadi pun dia nak juga menguasai Pusat Adu ni. Lalu dia pun masuk ke istana Pusat Adu, dah hampir dekat, masuk dekat dengan Pusat Adu. Lalu Puteri Sadong pun mencabut jambiah, lalu dipegang Raja Siam. Maka Puteri Sadong, Tuan Puteri pun sambut dengan sepuh pinang. Jadi dia pun cabut jambiah dia pegang Raja Siam tu, dia pun sambut dan sebagainya. Saya rasa bukan sambut ni, sembuh. Saya sembuh dengan sepuh pinang. Bukan sambut, sembuh. Jadi maknanya Pusat Adu ni makan pinang, sirih pinang lah kan, sirih pinang. Jadi bila Raja Siam dekat, dia pun sembuh sirih pinang ni pada Raja Siam itu. Ditakdirkan Allah, rebuhlah Raja Siam serta pengsan, tiada khabarkan dirinya. Mana pengsan, tak khabar je kan. Tak khabar tu pengsan, tak khabar tu tolong kan. Tak khabar tu ada pengsan lah, maka tak sedar diri. Tak sedar lagi. Bukan tak sedar diri, tadi lain kan, tak sedar lah. Pengsan dan tak sedar. Kerana terkena semburan sirih pinang Puteri Sadong. Cerita dia. Sinilah Allah sebut gamak Sadong ni kan. Sebab bila dia pegang orang Raja Siam tu, dia sembuh dengan sirih pinang ni, dengan sirih dia ni, dan ataupun dengan pinang dia ni, terkena Raja Siam tu jatuh pingsan. Dia pun tak sedar diri. Tidak khabarkan dirinya. Kalau dia jatuh tak khabar, maka dibawa hamba rakyat balik ke istana. Maka pengirim-pengirim hulu dia pun tengok raja dia jatuh pingsan ni, dipangkat balik ke istana. Bila balik ke istana, lalu jatuh sakit beberapa, diubat tiada sembuh. Balik ke istana, terus jatuh sakit. Beberapa ketika jatuh sakit, diubat tidak sembuh, panggil macam-macam doktor, macam-macam bomo dah, tak sembuh. Maka bila tak sembuh, lalu panggil Tok Jah Keramat itu. Last sekali orang lain tak nak ubat dia, Tok Jah Keramat tu pun mari. Maka Tok Jah membuka nujumnya, dilihatnya dalam ramalan dia, jikalau tiada hantar balik Puteri Melayu ini, sekali-kali tiada sembuh raja. Tiada sembuh penyakit raja. Hampir mati. Dia kata kalau ikut pada nujuman dia tengok dalam, macam kita tengok bekas air ke apa, lepas dia jampi-jampi, dia kata kalau kita tak hantar balik puteri ni, raja tak akan sembuh sakit ni, bahkan boleh bawa pada mati. Maka ia pun sembuh lah. Mana sembuh ni, dia pun yaklah kau raja ni, beritahu pada raja, gitulah keadaan dia, puteri ni kita kena hantar balik, tak boleh duduk sini, kalau tidak raja akan terus sakit. Bagaimana sembuhlah, bagaimana lihat di dalam nujuman itu. Setelah raja mendengar, lalu disuruh orang pergi beritahu Sadong, suruh bersimpan. Jadi biar raja dengar, raja mau memang raja dah kena dah kan, bukan orang lain kena, raja sendiri kena.
Lalu raja pun beritahu pada orang dia, beritahu pada Puteri Sadau, suruh bersiap simpan barang-barang dia, bersimpan. Mana bersimpan lah, orang Kelantan panggil bersimpan. Bersimpan ni maknanya siaplah barang-barang kain baju dia untuk meninggalkan negeri. Kerana hendak dihantar balik. Bersimpan ni kerana nak hantar balik ke Kelantan. Apabila sampai suruhan raja itu kepada Puteri Sadau, lalu disembuhkan sekaliannya, maka kata Puteri Sadau, baiklah, itu hajatku selama-lamanya. Bila orang raja ni beritahu dia, perintah ataupun titah tuanku ni, suruh Puteri Sadau bersiap pasal hantar balik. Saya kata, Puteri Sadau kata, baiklah, kerana memang itulah hasrat dia je, nak balik kan. Tetapi jangan suruh orang Siam hantar aku. Jika 5-6 orang pun mintalah orang Melayu semuanya. Puteri Sadau pun beri syarat pada Raja Siam. Beritahu pada Raja Siam, nak hantar ke balik ni jangan pengirim kau orang Siam. Carilah orang Melayu. 4-5 orang pun tak apa. Tapi yang penting Melayu. Maka orang suruh raja pun baliklah persembahkan seperti kata-kata Puteri Sadau itu. Lalu raja suruh mencari orang Melayu. Maka dapat 7 orang. Lalu diberinya emas dan perak kepada orang Melayu itu. Maka bersiaplah sekaliannya. Setelah sudah lalu belayarlah kembali. Maka tiada disebut dalam pelayaran itu apabila sampai di Kuala Lah. Sampai Kuala Lah. Kuala Lah ni kira di Kuala Sungai Kelantan lah. Pasal itu pun dia belayar keluar di Kuala Lah. Kan? Masuk balik pun Kuala Lah. Dia kata Kuala Lah. Jadi kita tak tahu Kuala Lah tu kat mana sekarang. Kan? Tapi saya rasa Kuala Lah ni patutnya Kuala Besar lah. Kuala Besar. Tapi di sini sebut dalam kita baca minggu lepas, Kuala Lah tu terletak dekat Kuala Lebih. Termasuk Kuala Lebih. Wallahualam. Kita berkata Kuala Lebih tu pasal Kuala Kerai kan. Dia kata Kuala Lah. Ada ke Kelantan nama tempat Kuala Lah kan. Saya ingat ni Kuala Besar. Pasal logiknya kapal ni keluar atau masuk di Kuala Besar. Lalu bila orang Melayu yang 7 orang ni pun bersiap, diberikan emas dan perak oleh raja mana sebagai bekalan. Mereka pun belayar bersama Puteri Sadau sehingga sampai di Kuala Lah. Maksudnya balik ni. Sampai di Kuala Lah, mati seorang yang menghantar itu. Kalau dalam riwayat lain kata dia masuk ni di Kuala Kemaya. Kuala Kemaya. Kata riwayat-riwayat lain lah. Kalau kita baca dalam riwayat lain kata kapal Raja Siam ni masuk di Kuala Kemaya. Dan di Kuala Kemaya tu mati seorang daripadanya Datuk Kemaya namanya. Sebab itulah di situ tu dipanggil Patah Kemaya. Kerana di situlah dikebumikan orang yang pertama ni mati bernama Datuk Kemaya. Itulah dalam riwayat lain sebut. Kita di sini tak sebut. Cuma dia kata mati seorang di Kuala. Hingga sampai 4 orang mati. Barulah sampai di Bukit Mago. Jadi sepanjang perjalanan ni yang pertama mati di Kuala Lah. Lepas tu nak belayar lagi menerusi sungai, nak menuju ke Bukit Mago. Dalam masa belayar tu 3 orang lagi mati. Jadi semua 4 orang mati. Pengiring dia tu 4 orang mati. Jadi kalau ikut Asal Syukri Haji Muda yang kita baca dalam riwayat Kelantan lepas kan, dia beritahu tiap-tiap tempat datuk-datuk pengiring ni mati ada catatan sejarah dia. Dan nama tempat-tempat tu dikaitkan dengan nama datuk-datuk yang mengiring Puteri Sadau balik ini. Sehingga sampai 4 orang mati. Yang menghantar barulah sampai di Bukit Mago. Jadi yang sekarang tadi 4 orang mati. Baru sampai Bukit Mago, tinggal 3 orang. Sampai Bukit Mago ni tinggal 3 orang dah. Hari 7. Lalu bermohon nak balik ke Siam. Dah siap hantar semua, dia pun nak balik lah. Maka Puteri Sadau pun memberilah pakaian dan cincin serta bekalan. Penuhlah kesukaan orang itu menerima Puteri Sadau. Lalu turun ke perahu. Setelah angin baik, belayarlah ianya. Jadi
Lepas dah siap semua, dia beritahu pusat tu kita nak balik dah. Kan? Jadi pusat dia pun berilah persalinan, pakaian-pakaian, ada cincin, macam-macam lah pusat dia bagi kat dia sebagai bekalan. Bekalan-bekalan untuk dia balik. Lalu mereka pun dengan gembira balik semula ke perahunya menunggu angin. Angin ni baik, bila angin ni baik mana? Angin yang menghala ke sebelah utara. Angin apa gitu kan? Biasa angin mari ke sebelah Kelantan kan? Angin Kelantan kita panggil angin timur laut. Mungkin angin barat daya ke apa. Lalu mereka pun melayar balik ke Negeri Siam. Habis cerita pengiring tadi. Balik pada cerita Pusat Adun semula. Maka Pusat Adun, ada pun Pusat Adun itu lalu masuk ke dalam kampung Mahligai. Pusat Adun pun daripada Bukit Malu dia pergilah ke kampung Mahligai, tempat terletaknya kota yang suami dia ni memerintah. Dilihatnya Sultan Abdullah tiada. Lalu bertanya kepada hamba-hamba, di mana Sultan Abdullah? Dia sampai di kota Mahligai, tengok raja tak ada. Sultan Abdullah tak ada. Bila Sultan Abdullah ni tak ada, dia pun tanyalah hamba rakyat yang ada ni, gimana Sultan Abdullah? Lalu kata mereka, Sultan maka bertanya pada hamba-hamba, di mana Sultan Abdullah? Pergi. Jawab hambanya, ada dalam. Lalu suruh beritahu, kata aku nak bertemu. Maka hambanya itu pergi sembah. Katanya Pusat Adun nak berjumpa. Jawab Raja Abdullah, aku tak boleh bertemu dengan dia kerana aku sudah ada isteri. Maka hamba itu pun keluarlah memberitahu Puteri Sadung seperti kata Raja Abdullah. Jadi Raja Pusat Adun ni tanya, apa ni hamba rakyat dia di kota Mahligai ni, Raja Abdullah kat mana? Pergi ke mana? Dia kata ada duduk dalam. Dalam tu duduk dalam kota ataupun dalam istana. Lalu Pusat Adun pun minta hamba dia ni pergi jumpa dengan Raja Abdullah, beritahu aku yang ni Pusat Adun nak jumpa dengan suami dia. Lalu Raja pun jawab, aku tak boleh jumpa dia pasal aku ada bini, ada isteri kan, ada isteri, tak boleh jumpa macam dulu lah. Lalu hamba rakyat tu pun mari beritahu Pusat Adun sebagaimana Raja Abdullah beritahu. Dan Tuan Pusat Adun pun keluarlah 3 berhamba serta berhemburan air mata. Katanya, wah, Raja Abdullah sampainya hati serta berjalan. Setelah sampai di luar Mahligai itu, dan duduk pada bangsal orang tinggal. 3 berhamba setelah keesokan hari masuk pula ke dalam Mahligai. Nanti tak ada keluar Sultan Abdullah. Jadi kata dia gini, maksudnya Pusat Adun pun lepas dengar cerita daripada hamba dia ni, beritahu Raja Abdullah tak mahu keluar. Sebab apa? Sebab dia ada isteri. Lalu Raja Pusat Adun pun bergerak keluarlah daripada kawasan kota. Sambil-sambil keluar tu, Raja Pusat Adun pun keluarlah bersama 3 orang pengiring dia, berhamba. Mana pengiring dia lah. Lalu dia pun kata, wah, Raja Abdullah Sapati Raja Abdullah ni buat gitu dia. Sedangkan dia ni berhemburan air mata, sedih kan, pasal dia berusaha balik tolak permintaan Raja Siam kerana nak balik pada suami dia. Bila balik suami dah kahwin lain satu, tak nak jumpa dia. Lalu dia pun duduk kat luar daripada kawasan kota Mahligai tu, duduk pada pasal orang tinggal. Gitu maksud dia, ada satu pasal, tak ada orang duduk, orang tinggal. Ada pasal, orang tinggal. Mana pasal tu, orang tak mungkin ada pasal, orang tak duduk, orang tinggal. Pusat Adun pun duduk lah di pasal tu dengan 3 hambanya. Sementara menunggu esok. Esok dia pun pergi semula ke kota Mahligai ni. Tunggu Raja Abdullah ni keluar. Sultan Abdullah keluar. Lalu ia masuk ke dalam istana setelah bertemu dengan Sultan Abdullah. Maka kata Sultan Abdullah, hai Puteri Sadung, apa guna kau masuk kemari? Dia tunggu Raja tak keluar. Dia pun masuk dalam istana. Masuk dalam istana, pergi jumpa dengan Raja Abdullah. Bila dia jumpa Abdullah, Raja Abdullah kata kat dia, mari sini buat apa Puteri Sadung? Jadi Raja Abdullah tak terima dia lah. Tanya kita kan, buat apa mari sini? Buat apa balik?
Siapa berkehendakkan kamu lagi? Aku tak say dah pada kamu. Siapa nak kamu? Itulah kan. Siapa nak kamu? Mari buat apa? Kerana lebih orang siap. Orang siap kan bisa, dia kata. Lebih orang siap belakang, orang Melayu tak bisa. Cuma boleh orang siap dia buat keluarga Melayu. Aku sudah berbini lain. Ajak tu kata aku pun bakmu dah boleh kau orang siap pula hebat daripada aku. Aku pun cari bini lain lah. Nikah lain. Pergilah kamu dari sini. Bawalah isteri pergi, jangan duduk dalam kota Mahligai. Aku ini. Hatta Rasulullah pun marah. Serta dipancung dengan pedang, putus leher putri Sa'd itu lalu mati. Sini menarik sikit cerita dia kan. Jadi bila Raja Abdullah kata macam tu, Puteri Sa'd pun kata pada Raja Abdullah, pergilah kamu dari sini, bawa lah isteri kamu pergi, jangan duduk dalam mahligai aku. Sebenarnya kota mahligai itulah kota Puteri Sa'd, bukan kota Raja Abdullah. Sebab apa? Sebab sebenarnya kerajaan yang asal ni Raja Abdullah anak bendahara Jembal, Raja Bahar. Jadi sepupu Puteri Sa'd. Raja Bahar ni adik kepada Raja Loyo. Adapun tanah serendah sekebun bunga, kota Jelasing dan kota Mahligai ni ialah kota-kota dalam kerajaan Puteri Cik Siti Wang Kembang. Yang mewarisi kerajaan Siti Wang Kembang ni ialah Puteri Sa'd. Raja Abdullah mari duduk dalam kota Puteri Sa'd. Jadi oleh kerana Raja Abdullah dah kahwin lah, Puteri Sa'd kata pada dia, dah mengalami bini lain, bawa bini mu pergi sini, yang duduk dalam kota aku. Ni kota aku. Mahligai ni mahligai aku. Hatta Sultan Abdullah pun marah lah, murka lah Sultan Abdullah sebab dihalau oleh Puteri Sa'd serta pancung dengan pedang. Dia ambil pedang, dia pancung kepala Puteri Sa'd. Bila dia pancung kepala Puteri Sa'd, putuhlah leher, putuh tekuk dia, lalu mati. Mati Puteri Sa'd dipancung oleh Raja Abdullah kerana terlanjur marah selepas dihalau oleh Puteri Sa'd supaya dia tinggal kota ni kan, ni kota Puteri Sa'd. Maka menangislah inang tua dan inang muda. Jadi dayang-dayang dia dari dia yang miring ni, dia tengok Sa'd kena pancung putuh kepala mati, menangis dah. Maka kata Sultan Abdullah, hai inang, janganlah kamu nangis di sini. Bawalah pergi tanam tuanmu ini. Kelak aku bunuh kamu berdua. Aku bunuh pula kamu berdua. Jadi kata Sultan Abdullah, inang, mu tak usah jerit sini, tak usah menangis sini. Mu buat mengangkat mayat tuan kamu ni, kita tanam. Kita tanam. Mana uruskan ke bumi dia lah. Bumi kan di mana-mana. Kalau mu duk menangis sini, mu tak lagi dia, dengan mu sekali dua-dua ni aku bunuh. Itulah orang kan. Jadi Raja Abdullah ni marah tu. Marah tu dia dah bunuh Puteri Sa'd ni. Dia pun dah bunuh dua orang lagi. Kan duk menangis situ. Kalau selamat akak mayat ni pergi tanam. Atau pergi ke bumi kan. Maka ketakutanlah inang berdua itu. Lalu diusungnya mayat tuan puteri itu bawa ke bangsal. Dia buat akak mayat ni, buat balik ke bahasa awal tinggal tadi. Duduk di bahasa itu. Dia berhenti setelah sampai dia pun berhenti situlah. Sampai menangislah keduanya meratap macam-macam kata, macam-macam. Dia pun meratap lah, dia nyanyi, berjerit-jerit lah. Maka kata inang muda, apalah kesudahannya kita menangis, kerana sudahlah untung benar seperti kata untung baiklah kita tanamkan tuan kita supaya kita bawalah untung ke mana-mana. Lalu jawab inang tua itu, benarlah seperti katamu. Jadi kata inang yang muda ni, dia buat apa? Dia sini nangis, tak sesama masalah juga. Baik kita pergi ke bumi kan jenazah tuan puteri ni. Lepas tu kita bolehlah nak pergi mana-mana kan, tak terikat lah. Betul juga kata tuan inang tua ni. Tetapi aku ingat pesanan Cik Siti. Inang tua ni kata, aku tu ingat pesanan Cik Siti mula. Apa dia pesanan dia?
adalah ubat dalam jembu kecil. Ada jembu ni orang kata pakai jembu. Ada satu botol kecil. Sebutannya jembu. Kata sebut jembu lah. Orang zaman sebut jembu. Jembu tu botol. Botol kecil. Jembul kecil. Dia kata jembul kecil. Di mana botol kecil ni? Ada satu botol kecil. Kata dia, bila orang mati putus kepala, ambil ubat dalam jembu itu comor serta bertangkuk balik. Maka ditudung dengan kain cindai dan kipas dengan kain cindai juga supaya boleh hidup seperti sedia kala. Dia kata Bobina tu kata aku tu ingat Cik Siti dulu besar, kalau ada orang mati kena pacung ni, ambil ubat dalam jembu kecil tu, ubat topi comor tempat kena pacung, lepas tu takut ke semula kepala yang putus ni, lepas tu buku ataupun selimut tudung dengan kain cindai. Kemudian ambil kain cindai lain, kipas dengan kain cindai juga, ambil yang lain, dan dia boleh hidup seperti kala, dia akan hidup balik. Ini masalah mitos ke. Ini kita letak tepi. Saya hanya baca apa yang ditulis oleh Cik Osman Yusof ni berdasarkan mungkin cerita-cerita yang dia dengar daripada orang tua-tua pada zaman dulu. Tetapi kata tu inang tua tu lagi, tetapi di mana ubat itu aku tak tahu. Cik Siti beritahu suruh ambil ubat dari jembu kecil tu. Tapi masalahnya aku tak tahu ubat tu duduk mana. Jembu tu duduk mana sekarang. Maka jawab inang muda, kalau jembul kecil itu aku lihat selalu Tuan Puteri taruh dalam sanggurnya. Biasa kalau jembul tu duduk dalam sanggur dia. Sebab itulah sebut tadi janggut dalam sanggur Tuan Puteri ni ada macam-macam rahsia kan. Dalam sanggur Tuan Puteri ada. Jadi inang dia ni kata aku biasa tengok ada jembu kecil ni. Jembu kecil ni macam botol celup mata tu kan. Botol celup tu biasa orang pakai ada botol celup tu zaman dulu. Botol kecil tu dia bubuh dalam sanggur dia. Bubuh dalam sanggur. Mana? Lalu dibuka sanggul Tuan Puteri. Dilihat adalah jembu itu. Ada sungguh jembu ni. Kat mana dah tadi? Lalu dicomor pada lehernya setelah sudah ditudung dengan kain cindai dan dikipas dengan kain cindai juga. Maka bangunlah puteri seraya bertanya kepada inang, kenapa kau tubuh aku berlumuran darah? Jadi dia pun ambil lah jembu tadi, buka, comor ubat tu di tempat kena pacung tu. Dah takut semua kepala, buku dengan kain cindai, dia pun kipas-kipas dengan kain cindai lain. Tiba-tiba Tuan Pesadu ni hidup semula. Dia pun bangun. Dia bangun hidup semula lah, maknanya seraya bertanya. Lalu dia pun tanya pada inang, kenapa tubuh aku belum berdarah? Pelik dia, pasal apa darah habis ni? Dia tak khabar. Dia kena bunuh saat ni kan. Sekalian belum negara sekalian, lalu disembuhkan inangnya daripada mulai sampai kesudahan. Setelah dengar Pesadu saya tersenyum, katanya dalam hati, katanya sampai hati sungguh Raja Abdullah. Jadi dengar cerita dia tersenyum. Dia taklah hati dia sampai hati je. Dia buat gini, dia pergi pacung kepala dia.
sampai hati sungguh Sultan Abdullah kepada aku. Baiklah katanya. Jadi kata baiklah, tak apalah kan. Orang tua-tua kalau budi emas dibayar emas, budi perak dibayar perak. Kalau budi malu dibayar malu. Kalau budi darah dibayar juga dengan darah. Jadi berkata kali ikut keedah orang tua-tua. Kalau orang berbudi kita dengan mah, kita kena bayar dengan mah. Kalau orang berbudi kita dengan perak, kita bayar dengan perak. Kalau orang berbudi dengan malu, kita bayar dia dengan malu juga. Gitu. Tapi kalau orang berbudi dengan darah, kita kena bayar dengan darah juga. Jadi maknanya kita kena balah budi orang kan. Kalau orang baik, kita kena baik lah. Jadi kalau orang buat jahat, kita pun kena balas juga jahat dia tu. Gitulah maksudnya kan. Tapi darah tu artinya kalau dia budi tu bayar dengan darah, bayar dengan darah juga. Artinya balik pun kita pun dia balik. Seraya katanya, hai inang berdua, pergilah kamu sediakan limau, peluru, bedok, langir-langir. Aku nak bercucur diriku, nak balas juga budi Sultan Abdullah itu. Jadi pun siap apa dia? Lima, peluru ni, pohon peluru tu lah. Orang ambil buat sempu tu, pohon peluru. Bedok, langir-langir. Saya tak tahu langit ni apa. Wallahu a'lam apa langit. Mungkin kata orang zaman dulu ada benda nama langit tak pun ada sekarang. Aku nak bercucur diriku. Bercucur tu mana mandi tu. Nak ubah untuk mandi diri dia. Cucur ni mandi lah. Biasa raja guna mandi tu bersiram kan. Kalau bercucur tu makna orang ambil, orang lain cembuk air cucur tak kepala dia. Bercucur diriku, aku nak balas juga budi Sultan Abdullah itu. Nak pergi balas budi. Tapi balas budi tu dia royak ada tadi. Budi kan bos Allah aja. Kalau dia bagi budi dengan mah, kita bayar dengan mah. Kalau dia budi dengan perak, kita bayar dengan perak. Kalau dia budi dengan malu, kita bayar dengan malu. Kalau dia budi dengan darah, kita bayar dengan darah. Artinya dia nak pergi bunuh Raja Abdullah. Maka inang kedua pun pergilah mencari sekalian kehendak tuannya itu. Setelah dapat, lalu disiapkan sekaliannya. Dia pun carilah limah, peluru, bedok, langit semua ni. Dia pun buat mari siap-siap semua. Maka tuan puteri pun mandi berlimau. Dia mandi berlimau kan. Dia tak guna perkataan bersiram sini. Dia guna perkataan mandi berlimau dan juga bercucur. Setelah sudah lalu memakai dengan selengkapnya pakaian serta sebilah pedang tercabuk matanya. Ini biasa mana-mana pun kalau kuih telanjang, pedang telanjang, cabuk apa ni? Dia kata sini sebilah pedang tercabuk matanya. Mana telanjang, mana pedang dia ni buka dia bersarung. Biasanya kalau buka sarung tu maknanya nak pergi perat ataupun nak pergi tetok siapa-siapa. Seraya kata pada inang, marilah kamu berdua ikut aku. Dia wajib inang tu ikut dia. Lalu berjalan masuk pada mahligai. Pada masa Sultan Abdullah ada di balai. Dia masuk dalam istana tu pergi ke balai, tengok masa tu Raja Allah ada di balai. Ada di balai menghadap malah. Setelah melihat Puteri Sadung datang tercenganglah memandang keelokan rupanya. Setelah dekat kata Puteri Sadung. Jadi tiba-tiba tengok Puteri Sadung mari. Dia pun tengok Allah Puteri Sadung mari. Dan dia kagumnya pasal dia tengok isteri dia ni comel. Isteri dia lah kita katakan. Puteri Sadung dia isteri dia. Lalu setelah sampai dekat kata Puteri Sadung, hai Raja Abdullah, sampai hatimu bunuh aku. Sekarang nak balas budimu. Maka Sultan Abdullah nak lari, lalu dipancung dengan pedang yang seteruni itu, lalu putuslah lehernya, lalu mati. Ya Raja Abdullah, aku nak balas. Sampai hati bunuh aku, dan aku nak
palah pula budi. Maka Raja Abdullah pun faham bahawa Pusada ni nak bunuh dia. Dia pun nak lari. Bisa lari, Pusada pun pancung dia daripada belakang. Putuhlah kepala dia, lalu dia pun mati juga. Pusada pun matilah kat situ. Maka menangislah sekalian isi mahligai dan bini Sultan Abdullah. Maka kata Pusada, kamu sekalian jangan menangis kepada orang yang tidak ingat kebaikan orang. Dan kamu sekalian aku pelihara sampai mati. Demikianlah lalu disuruh tanamkan segala adat seperti adat raja-raja. Demikian adanya, maka tiadalah raja negeri Sedas Kebun Bunga setelah beberapa lama mati Sultan Abdullah. Jadi kata dia bila Raja Abdullah dikena bunuh, maka sedih habislah, menangis orang dari istana, termasuklah bini-bini semua keluarga dia menangis. Bila menangis, Pusada kata tak usah nangislah, kerana aku akan pera kamu semua di sini. Sebab apa nak menangis untuk orang yang tidak ingat kebaikan orang. Mana dia tak kena budi Pusada. Tak kena budi Pusada. Pertama, dia ni jadi raja kerana dia kakak Pusada. Kerana kerajaan tu kerajaan Pusada. Kan? Pusada pula tinggal negeri bersusah payah. Nak melepaskan diri bersih, nak balik cara kehormatan dia. Balik-balik dia berhina Puteri Sadung itu. Maka kata Pusada dia ni jadi orang tak ingat kebaikan orang. Lalu kata dia, kamu sekalian aku boleh pelihara sampai mati. Boleh duduk sini aku jaga kamu, aku pelihara kamu sampai kau mati. Demikian lalu disuruh ditanamkan seperti raja-raja. Jadi Raja Abdullah ni diuruskan jenazahnya dan tanam dengan adat istiadat raja-raja. Demikianlah adanya, maka tiadalah raja negeri Sedas Kebun Bunga setelah berapa lama mati Sultan Abdullah. Nama Raja Harun menghadap Pusada dipersembah di dalam negeri Sedas Kebun Bunga itu hak rakyat. Jadi kata dia, bila Raja Abdullah mati, tak ada raja lah negeri Tanah Sedas ni berapa ketika. Sehingga satu orang nama dia Raja Harun. Raja Harun ni pun mari menghadap pada Pusada, beritahu pada Pusada masalah dalam negeri, bermacam-macam sebab raja tak ada negeri jadi huru-hara. Di dalam 3 hari ini juga aku hendak menentukan rajanya. Demikianlah. Maka Raja Harun pun menyuruh orang beritahukan rakyat. Dalam 3 hari itu datang berhimpun di mahligai Puteri Sadung kerana hendak menentukan raja. Jadi Pusada kata apalah, dalam 3 hari akan kelantik raja lain. Dia royak ke Raja Harun. Cuma sini penulis tidak beritahu siapa Raja Harun. Siapa Raja Harun? Ini kalau ikut pembacaan saya, inilah naskah yang pertama saya jumpa memberitahu seorang watak baru, nama dia Raja Harun. Raja Harun. Sebab kalau kita baca seterusnya nanti, Puteri Sadung telah mengangkat Raja Harun ni menjadi Sultan, mengganti Raja Abdullah, bergelar Sultan Harun. Biasa orang lain sebut, termasuk hikayat Puteri Sadung dan beberapa lain, yang menggantikan Sultan Abdullah ni Raja Ibrahim. Raja Ibrahim itu dua lah. Ada yang kata Raja Ibrahim itu dengan baca Raja Ibrahim. Dan yang lebih kuatnya Raja Abdul Rahim. Raja Ibrahim sebab orang kata Ibrahim Abdul Rahim. Ibrahim Abdul Rahman kan. Ibrahim itu Abdul Rahim. Dia kata Abdul kan. Ibrahim Abdul Rahman kan. Itulah ada banyak lain. Tapi dalam manuskrip disebut orangnya bernama Raja Harun. Maka Raja Harun pun suruh beritahu sekalian rakyat bahawa 3 hari lagi mari berhimpun di mahligai Pusada ni kerana Pusada nak tentukan raja baru. Maka mengerahlah sekalian orang. Setelah genap 3 hari, maka berhimpunlah rakyat sekalian, tua muda kecil besar, di mahligai puteri itu kerana tak tahu siapakah digelarnya Pusada menjadi raja. Jadi rakyat pun hamba rakyat jelata ni mari berhimpun di mahligai Pusada sebab nak dengar perisytiharan
yang akan dibuat oleh Putri Sadung, siapa yang akan jadi raja. Hatta pada ketika yang baik digelar Raja Harun menjadi Sultan Harun. Sampai harinya waktu yang baik itu, maka Putri Sadung pun beri gelaran kepada Raja Harun ni menjadi Sultan Harun. Makanya menggantikan iaitu nama dia Sultan Harun. Memerintah negeri tanah serendah sekebun bunga ini. Demikianlah kata orang empunya cerita. Itulah ceritanya, kata dia. Cerita berkenaan dengan pelantikan raja baru yang menggantikan Raja Abdul Rahman atau Raja Abdullah itu. Biasa Abdullah Dollah kan kita sebut dah. Dollah, pakai Dollah. Kalau Abdul Rahman sebab mana berarti Kelantan memang ada Long Draman kan. Sebab tu yang ni kalau ikut lain Derahim. Itu Derahim tu mana Raja Abdul Rahim. Tapi sini kata Raja Harun. Syahdan antara 5-6 bulan Raja Harun menjadi sultan, banyaklah rakyat-rakyat dianiaya rajanya. Raja Sultan Harun ni, Raja Harun jadi sultan, pemerintah baru 5 bulan, dah kecoh satu negeri bahawa Sultan Harun ni zalim, suka menindas rakyat, buat naya pada rakyat. Pada Putri Sadung, maka sangatlah susah hatinya mendengar pengaduan rakyat itu. Jadi rakyat yang ditindas oleh Sultan Harun ni mari ngadu ke Putri Sadung di Bukit Marok. Ni report bini, macam-macam lah. Pasal raja tu zalim kan. Sehingga mari rasa susah hati dalam hati Putri Sadung. Adalah pada suatu hari datanglah fikiran kemarahan Tuan Putri, lalu ianya bersahut saksi seraya berkata, hai Tuhanku yang amat melihat lagi berkuasa, harap aku dan engkau minta engkau lindungkan aku daripada mata manusia sekalian selama-lamanya. Janganlah zahir rupa kepadanya, dan lagi aku harap beri Tuan datuk nenekku dahulu kala beranak-anak Raja Jembar itu sampai turun-temurun hari kiamat. Minta dipaparkan, jangan dilebihkan pada makhluk sekalian. Demikian adanya kata orang dahulu. Jadi Putri Sadung ni bila dengar macam-macam ada tentang kezaliman raja dia, Raja Sultan Harun tadi, dia pun bersahut saksi. Dia pun berdoa kepada Ta'ala, minta Allah Ta'ala jadikan dia raib. Supaya rakyat tak boleh tengok dia serabut. Orang tu serabut pedas. Serabut dah dengar macam-macam aduan rakyat berkait dengan kezaliman Sultan Harun ni. Dia minta, yang pertama, dia ni dihilangkan. Tengoklah sampai bila-bila. Yang kedua, kata dia, aku harap juga beri Tuan datuk nenekku yang dahulu kala anak-beranak Jembar itu sampai turun-temurun hari kiamat, maka dipaparkan. Dia minta, orang kata macam sumpah anak, kalau Mahsuri dia sumpah 7 keturunan je. Putri Sadung ni sumpah kata dia selama-lamanya oleh kerana anak cucu Jembar ni buat jahat pada dia. Sultan tu buat yang dia sendiri anak cucu Jembar juga kerana dia anak Raja Loyo. Dan Sultan Harun yang mereka tu zalim. Jadi kata dia, buat-buat Jembar ni tak sewi dah kerajaan ke dia, tak sewi kelebihan pada dia. Makna kata sini sampai turun-temurun anak-anak Jembar itu sampai turun-temurun. Makna sampai lebih dah ni. Sampai sebelum turun-temurun hari kiamat. Sampai hari kiamat. Turun-temurun dia sampai kiamat, minta dipaparkan. Jadikan mereka dipapar. Papar ni. Jadi miskin ya. Tak jadi raja lah, jadi miskin betul tak? Jangan dilebihkan pada makhluk sekalian. Jangan pokok Jembar ni dia diberi kelebihan dengan pangkat jawatan harta benda. Jadi dia lebih pada orang lain. Demikian adanya kata orang dahulu. Lagu itulah menurut cerita orang zaman dulu, kata dia. Maka gaib pandangan mata manusia sekalian
dengan mahliganya sampai sekarang. Dari situ mahliga dia pun hilang, putus asa pun hilang sampai sekarang. Sampai sekarang tu sampai ketika kita tak tulis hari ni tak tahu kan. Sampai sekarang. Kerana permintaan itu akan doa adalah syahdan Allah Raja Harun pun tiada berapa lama mati Raja Harun ni dan masuklah ke tanah jembat itu. Maka tak sambung apa huru-hara lah. Maka banyaklah raja-rajanya huru-hara lah masing-masing membawa kehidupan dunia adanya. Jadi dia kata bila Sultan Harun dia mati, dia jahat. Tak berapa lama mati. Ada seorang kata dia dibunuh oleh rakyat dia sendiri kerana jahat kelajak. Bila Sultan Harun ni mati, maka habislah keturunan Raja Jembar. Betul dia tanah sekedar berbunga. Bukan dia lagi Jembar ni. Dia tanah berbunga. Kan? Habislah keturunan Raja Jembar itu, maka tanah sebunga huru-hara lah. Jadi huru-hara lah. Tak ada raja lah kan. Pusat dia hilang dah. Istiwa kembali tak ada. Jadi raja yang mereka selepas istiwa kembali ni ialah raja-raja daripada keturunan Raja Jembar, iaitu anak-anak bendahara. Itu Raja Abdullah, Sultan Abdullah. Dan dekat sini Sultan Harun. Selepas tu Sultan Harun. Jadi bila Sultan Harun ni mati, maka tu masuklah keturunan Raja Jembar itu. Maka tak asal hubungan apa, huru-hara lah. Masing-masing membawa kehidupan dunia adanya. Dia tak ada raja, itu kok saya tak lah. Jadi huru-hara. Habis dah masa kita, okay? Kita bersikit lagi sebaris lagi. Syahdan adalah beberapa lamanya, maka banyaklah raja-rajanya masing-masing memerintah. Kata setengah-setengah cerita, ada nama Raja Tuk Cacing, ada nama Raja Bekalan Datu, satu raja. Padai Kelocok, satu raja. Tapi waktu itu Raja Bekalan Datu yang besar, kerajaan sedikit, maka terhentilah perkataannya. Jadi kata dia, pada masa lepas jatuh dah berakhir zaman Raja Tanah Sebunga ni di Kelantan ni jadi huru-hara lah, tak ada raja. Maka masa selepas itu muncullah beberapa raja kecil, antaranya Tuk Raja Cacing. Mana buat mereka wallahu a'lam kan. Raja Bekalan Datu, Raja Bekalan Datu satu raja. Bekalan Datu ni Bekalan Datu sekarang lah. Jembar tu lah sebenarnya. Di Jembar tu ada satu raja lain. Padai Kelocok, satu raja. Padai Kelocok tu pun ada raja juga. Ada kerajaan dia sendiri di Padai Kelocok. Kelocok kata baru tu lah kan. Tapi waktu itu Raja Bekalan Datu yang besar kerajaan. Besar kerajaan sedikit. Mana dekat antara banyak-banyak raja-raja, Raja Tuk Raja Cacing, Raja Kelocok dan sebagainya ni. Raja Bekalan Datu tu lah raja yang paling besar. Raja paling besar. Raja Jembar sekarang lah Raja Bekalan Datu kan. Raja Jembar sekarang ni. Maka terhentilah perkataannya. Maka sekatulah ceritanya di pihak sebelah kerajaan Puteri Sado. Dia berhenti dia kata, maka terhentilah perkataannya. Gitu. Bukan dengan titik, bukan dengan noktah dia, dengan beritahu terhentilah perkataannya. Habis itu. Jadi teman-teman semua kita berhenti setakat itu dulu malam ni. Kisah yang diceritakan berkenaan dengan Puteri Sado, bagaimana Puteri Sado ni dibawa pergi ke Sial. Lepas pergi ke Sial, dia pun berusaha lah macam-macam ikhtiar. Akhirnya dia pun boleh balik sebenarnya. Balik-balik suami dia Sultan Abdullah ni kahwin lain. Maka timbullah pergaduhan di antara suami isteri ni. Akhirnya Raja Abdullah dibunuh oleh Puteri Sado. Selepas Puteri Sado terlebih dahulu dibunuh oleh Raja Abdullah. Dia pun balas bunuh dia balik. Maka dia pun beberapa ketika dia pun lantik satu orang nama dia Raja Harun menjadi Sultan kota Mahligai ni, bergelar Sultan Harun. Wallahu a'lam. Sultan Harun tu mana satu, tapi biasa saya buat lain sebut Raja Rahim. Dan lepas tu
Tiba-tiba Raja Harun, Sultan Harun ni pula buat jahat pada rakyat. Serabut dengan tu bersada pun minta dengan Allah Ta'ala supaya dia ni dia raibkan. Railah hilang. Berserta dengan malaikat dia. Maka hilang lah. Dia memang hilang sekali. Bila hilang, Sultan Harun yang minta dengan zalim ni akhirnya mati. Setengah kata dibunuh oleh rakyatnya. Bila mati, maka tak ada lah, putuslah salsilah ataupun dinasti raja-raja tanah Serdah Segera Bunga. Bila mati, putuslah. Kerana Tuan Puteri pun bersumpah dah supaya anak-anak Raja Jemaah ni turunan mereka ni dipaporkan dan tidak dilebihkan atas orang lain. Maka habis-habislah kisah Raja Jemaah yang menyebabkan dalam keadaan negeri yang terkotak-kanting tak ada raja ni, muncul beberapa raja kecil di sekitar negeri Kelantan. Kata dia termasuklah raja tu Jatuk, Raja Cacing, Raja Kelocur, Padang Kelocur, dan juga Raja Kaledatu. Ini 3 raja. Kata Raja Kaledatu paling besar. Maka itulah secara umumnya kisah yang kita baca pada malam ini. InsyaAllah kalau diizinkan oleh Allah Ta'ala, kita akan sambung bacaan berikutnya pada sesi akan datang. Dan insyaAllah pada sesi akan datang ni, tuan kita ni bawa masuk cerita baru, iaitu selepas habis dah zaman Raja Kota Malika ataupun Tan Serdah ni, masuk satu keluarga baru daripada satu negeri. Kata dia mereka ni raja-raja daripada negeri Kebayak. Kebayak ni Kebayak ni Campa kan. Sebab ada perang Cina, dia pun anak dia mari ke Kelantan, lalu menurunkan keturunan raja yang baru, termasuklah di sini dicatatkan Long Sulaiman. Marilah Long Sulaiman. Dalam ke mana cerita berikutnya ni, kita akan baca pada sesi yang akan datang, insyaAllah. Cerita akan datang ni kisah-kisah tentang permulaan terbentuknya dinasti Long Yunus yang ada pada hari ini. Sekarang ni kita baru sampai lebih kurang muka surat yang ke-14. 14 muka surat yang kita baca daripada 127 muka surat. Banyak lagi kan, baru 1/10. Betul tak? Baru 1/10. Jadi itulah kisah yang telah kita baca. InsyaAllah kita akan sambung kisah kedatangan Long Sulaiman dan anak keturunan dia pada sesi yang akan datang, insyaAllah. Pakar-pakar ambil vaksin belakang, kita sambung titah daripada aku, minta semua rakyat Kelantan pakar ambil vaksin. Tak usah kira lah orang nak kata apa, tapi buat-buat kita rakyat Kelantan jangan pecah. Kita pastikan semua orang Kelantan ambil vaksin supaya kita dapat jaga diri kita dan dapat jaga orang lain daripada terkena atau mengeboknya wabak COVID-19 ni. Mudah-mudahan dengan ikhtiar kita ni kita dapat memastikan masyarakat kita di Kelantan dapat hidup dalam keadaan selamat dan juga diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita setakat dulu, insya-Allah jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.